Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'd. Alhamdulillah, pertama dan selamanya marilah sama-sama kita melafazkan kesyukuran sebanyak-banyaknya di atas segala limpah kurniaan nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, dan bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala pada malam ni sama-sama dapat kita menyambung pengajian kitab Mabadi Awwaliyah bahagian yang kedua. Mudah-mudahan kita semua dapat ambil manfaat daripada pengajian yang kita akan pelajari pada malam ni, insya-Allah. Sidang penonton yang dirahmati dan dikasihi Allah, sambungan daripada kata musannif al-ilmu. Jadi al-ilmu tu apa definisi dia nah? Kita tahulah ilmu tu mana tahu nah. Jadi apa definisi dia? Al-ilmu mana bermula ilmu. Al-ilmu mana bermula ilmu. Al-ilmu mana bermula ilmu. Jadi al-ilmu tu mubtada' lah. Mubtada' nah. Sifatun ialah satu sifat. Ilmu tu sifatun ialah satu sifat. Yankashifu biha. Sifatun ialah satu sifat. Yankashifu biha, yang nyata dengannya sifat. Itu dah. Yang kasyifu biha, yang nyata dengannya dengan sifat tu. Al-matlubu, oleh suatu yang dikehendaki. Al-matlubu, oleh suatu yang dikehendaki. Jadi al-matlub tu jadi fa'il pada kata yang kasyifu. Jadi fa'il pada kata yang kasyifu. Sifatun, ilmu sifatun ialah satu sifat. Yang kasyifu, yang nyata biha dengan nyonya sifatun. Al-matlubu, oleh suatu yang dikehendaki. Inkisyafan tamman, inkisyafan taman, akan sebagai nyata yang sempurna. Inkisyafan taman, akan sebagai nyata yang sempurna. Maka itulah dikatakan ilmu. Serupa kita tahu buah durian. Buah durian tu berduri. Dalam dia warna putih, warna dalam dia ada isi, warna kuning ada, warna putih ada. Jadi kita tahu dah. Kita tahu. Itu panggil ilmu. Jadi ilmu tu ialah sifat yang nyata dengannya, dengan sifat tu suatu yang dikehendaki akan sebagai nyata yang sempurna. Maka itulah dikatakan ilmu. Gitu.
Sama juga seperti mana kita tahu alam itu baharu. Maka tu dikatakan ilmu nah. Alam tu baharu. Kita tahu kata alam ni ialah baharu. Itu ilmu tu. Jadi fahamlah kita ilmu ni sifatun yankashifu biha al-matlubu inkishafan tamman. Habis. Wal jahlu dan bermula jahil. Wal jahlu dan bermula jahil pula. Adamul ilmi. Adamul ilmi ialah ketiadaan tahu, ketiadaan ilmu. Bisyai'i dengan sesuatu. Bisyai'i dengan sesuatu. Adamul ilmi, ketiadaan tahu. Bisyai'i dengan sesuatu. Tu mengejahil lah, tak tahu apa. Orang tanya, awak tahukah buah durian macam mana? Buah durian tu apa dia? Dia sendiri pun tak ada maklumat tentang buah durian lah. Jadi tu mengejahil lah. Tu lah. Jahil maknanya adamu ilmi, ketiadaan tahu, bisyai'i dengan sesuatu. Habis. Supaya tak tahu, tak tahu ambil uduk, tu jahil lah. Tak tahu ambil uduk tu jahil. Tahu ambil uduk tu ilmu, ada ilmu. Tak tahu semaya tu jahil lah. Tahu semaya tu ilmu. Wazannu, wazannu dan zan. Wazannu dan zan. Apa dia zan? Ilmu kita tahu dah. Jahil pun kita tahu dah. Zan tu apa dia zan? Al-idraku. Al-idraku rajihi. Mana al-idraku ar-rajihi, mana mendapat akan kuat. Al-idraku rajihi, mana mendapat mendapat akan kuat. Tu. Gitu. Li ahadil amrayni, li ahadil amrayni, bagi salah satu daripada dua perkara. Itu nah. Li ahadil amrayni, mana bagi salah satu daripada dua perkara. Lagu dia al-idraku ar-rajihu nah. Baca dengan baris dhammah lah, ar-rajihu nah. Al-idraku mana mendapat, ar-rajihu yang kuat. Lagu tu nah. Al-idraku mana mendapat, ar-rajihu yang kuat. Li ahadil amrayni, bagi salah satu daripada dua perkara. Jadi ar-rajihu tu sifat pada kata al-idrak lah. Sifat pada kata al-idrak. Itu. Al-idraku itu mendapat, ar-rajihu yang rajih, yang kuat. Li ahadil amrayni, bagi salah satu daripada dua perkara. Tu. Maknanya 60-40. 60 belah kuat. 60 belah kuat. 60 belah tahu. Daripada tidak tahu. Jadi itu panggil ar-zan. 60-40 kita kan. Tu. Jadi mendapat ar-rajihu yang rajih li ahadil amrayni, bagi dua perkara, bagi salah satu daripada dua perkara. Maknanya 60 tahu, 40 lagi tak tahu. Itu panggil zan. Zan. Mana kuat belah tahu. Kuat belah tahu daripada tidak tahu. Contoh itu. Wal wahmu dan waham. Wal wahmu dan waham lah al-idraku, ialah mendapat. Al-marjuhu yang lemah. Al-marjuhu yang lemah. Li ahadil amrayni, bagi salah satu daripada dua perkara. Al-idraku ialah mendapat. Al-marjuhu yang lemah.
li ahadil amraini, bagi salah satu daripada dua perkara. Waham pula 40 60. Hak dapatnya 40 lah, hak lemah lah. Hak tak dapatnya 60. Maka tu dikatakan waham. Kalau hak tahunya 40 lah, hak tak tahu dia 60. Lagu tu. Jadi tu panggil waham. Kuat belah hak lemah. Dapat belah hak lemah. Tu 40 nah. Kalau katanya entah tahu tak buah durian tu. Hak dia tahunya 40% lah. Lagi 60% lagi dia tak tahu. Gitulah panggil waham nah. Wasyaku dan bermula-syak pula. Wasyaku dan bermula-syak. Al-idraku ialah mendapat. Al-mustawi persamaan. Al-mustawi persamaan ataupun bersamaan. Al-mustawi bersamaan bainal amraini, daripada dua perkara. Nah, al-idraku ialah mendapat, al-mustawi bersamaan, bainal amraini di antara dua perkara. Artinya 50-50. Jadi 50-50 tu nama dia syak. Nah, kalau zon kuat belah dapat, mana 60-40. Kalau waham tu kuat belah lemah, mana dapat belah hak lemah, mana 40-60. Kalau syak 50-50. Tu. Sebab nanti dalam kitab fiqh nanti ada sebuah zon, waham, syak. Jadi bila kita dah hafal ta'rif dia ataupun kita dah belajar ta'rif dia, jadi mudahlah. Habis. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, Fataraddudu maka bermula taraddud. Mubtada'. Fataraddudu tu mubtada'. Syakun tu khabar dia. Fataraddudu maka bermula taraddud. Taraddud ni pergi mari ni. Taraddud mana pergi datang. Fi qiyami Zaidin, pada berdiri Zaid. Fi qiyami Zaidin, pada berdiri Zaid. Wa nafyihi, dan tidaknya qiyami Zaidin itu. Fataraddudu maka bermula taraddud, ini pergi datang. Fi qiyami Zaidin, pada berdiri Zaid. Wa nafyihi, dan nafinya qiyami Zaidin. Ala sawai, di atas bersamaan. Ala sawai, di atas bersamaan. Artinya 50-50. Taraddud pergi mari itu 50-50. Sama banyak di antara Zaid diri ataupun Zaid tidak berdiri itu sama banyak. Arti 50-50. Syakun ialah syak. Jadi kalau 50-50 taraddud pada berdiri Zaid dan nafi Zaid itu bersamaan, tu orang panggil syakun ialah syak. Syakun tu khabar dia khabar pada taat taraddud. Jadi taraddud pada berdiri Zaid dan nafi Zaid, nafi berdiri Zaid bersamaan tu nama dia syakun. 50-50 syak. Wa ma'a rujhani subuti. Jadi waw pada wa ma'a tu, waw tu haraf ataf. Mana ma'tufun alaih dah, ma'tufun alaih dah, ala sawai. Gitu Jadi kalau kita takdir kalamnya fataraddudu fi qiyami Zaidin wa nafyihi ma'a rujhani subuti. Ma'a mana beserta rujhani kuat, as-subuti sabit, ai subut ai lil qiyam, sabit bagi berdiri lah itu.
fataraddudu fi qiyami zaidin wa nafyihi ma'a rujhani, beserta kuat as-subuti sabit ada lil qiyami bagi berdiri. Makna kalau taraduk pada berdiri Zaid, taraduk pada berdiri Zaid ataupun nafinya berdiri Zaid serta kuat sabit. Kuat kata Zaid itu berdiri. Itu. Walintifai ataf dah sebut. Walintifai dan ternafi. Kuat nafi mana kuat kata Zaid itu tak berdiri. Lagu tu. Jadi kalau kuat kata Zaid itu berdiri atau kuat kata Zaid itu tidak berdiri, nama dia zannun, nama dia zan. Itu panggil zannun, ialah zan, nama dia zan. Jadi zan ni idrakur rajih, mendapat yang rajih, yang kuat. Jadi sama ada kuat subuk atau kuat nafi, maka itulah dinamakan zan. 60-40 itulah. Wa ma'a marjuhin, Allah lagi berkata ala sawa. Takdir kalam dia fataraddudu fi qiyami zaidin wa nafihi ma'a marjuhin, beserta marjuh ni lemah lah, tak kuat. Fi ahadihima, pada salah satu daripada keduanya nya as-subu walintifa'an. Fi ahadihima, pada salah satu daripada keduanya nya as-subu walintifa'. Khabar wahmun, nama dia waham. Kalau taraduk pada berdiri Zaid atau menafi, berdiri Zaid tu tapi kuat belah marjuh. Bani marjuh ni maknanya yang lemah. Yang lemah. Jadi tu namanya waham. Waham. Berdiri Zaid tu 40% lah. Maka tu dikatakan waham. Tu nama dia waham. Ataupun kata tak berdiri Zaid tu 40% lah, maka tu dinamakan waham nama dia. Tu kuat belah marjuh, belah lemah. Dapat belah lemah, dapat belah lemah. Itu dipanggil waham nama dia. Wal muradu, dan bermula yang dikendaki. Wal muradu, dan bermula yang dikendaki bi ilmi, dengan ilmu. Fi ta'rifil fiqhi, pada definisi fiqh. Fi ta'rifil fiqhi, pada definisi fiqh dulu. Yang mana kita tahu fiqh dari segi istilah ni, tahu dengan segala hukum syariah, yang mana cara mengeluarkan dia ialah al-ijtihad. Itu dia punya fiqh. Atau adapun dengan dalil-dalil qat'iyah, maka tidak dinamakan fiqh. Ada fiqh ni yang mana cara mengeluarkan hukum dia dengan ijtihad. Itu. Jadi masuk dalam takrif fiqh juga, yashmalu, merangkumilah ia al-ilm. Yashmalu, merangkumilah ia al-ilm, az-zanna, akan zan. Jadi zan pun termasuk al-ilmi. Dalam takrif fiqh yang kita pelajari pada semalam lah. Gitu. Jadi boleh faham lah. Boleh faham ni, dapat ikut semua ni. Tu. Jadi itulah. Dapat kita tahu definisi bagi ilmu, al-jahlu, az-zannu, waham, syak. Habis. Kata musannif rahimahullahu ta'ala, al-ahkam. Mana kita takdir ingat hazihi alfazu wa hadhihi hazihil alfazu wal ma'ani al-hadiru fi zihnil musannifu al-ahkamu. Takdir lagu tu
hazihi al-alfazu wal ma'ani al-hadiru fi zihnil musannifi al-ahkam. Takdir lagu tu. Habis wal ahkamu, dan bermula hukum-hukum itu tis'atun, ialah ada 9. Jadi wal ahkamu mubtada, tis'atun tu khabar dia. Wal ahkamu, dan bermula hukum-hukum, mana dan bermula segala hukum, tis'atun ialah ada 4 belum, masya-Allah, ada 9. Mana al wajibu, yang pertama wajib, wal mandubu, wal mubahu, mubah ni harus, wal haramu, wal makruhu, was sahihu, wal batilu, wal rukhsatu, wal azimatu. Jadi ke-9 ni, ke-9 hukum ni, di bawah tu lagi musannif akan jelaskan satu persatu apa dia wajib, apa dia mandub, apa dia mubah, haram, makruh, sahih, batil, rukhsah, dia azimah. Yang last kali, yang ke-9 azimah. Kata musannif fal wajibu. Di fa tu kita kata fa'u fasihah lah. Fal wajibu, mana fa ma'nal wajibi, maka bermula makna wajib. Fal wajibu, maka bermula makna wajib, khabaran ma yusabu. Ma yusabu, barang yang diberi pahala. Ma yusabu, barang yang diberi pahala, ala fi'lihi, ay li ajli fi'lihi. Jadi ala tu ala ta'liliyah lah. Ma yusabu, mana barang yang diberi pahala, ala fi'lihi, kerana buatnya nyemah. Wa yu'aqabu, atah dari yusabu. Wa yu'aqabu, dan diseksa, ala tarkihi, ay li ajli tarkihi, kerana tinggal akan dia akan ma tu. Tu ma yusabu, barang yang diberi pahala, ala fi'lihi, ay li ajli fi'lihi, kerana buatnya, buat akan dia akan ma. Wa yu'aqabu, dan diseksa, ala tarki, ay li ajli tarkihi, kerana tinggal akannya akan ma. Jadi wajib ni, yang ni buat dapat pahala, mana buat dapat pahala, tinggal diseksa. Buat dapat pahala, tinggal dosa dan diseksa. Itu makna wajib. Mana kas salawati. Jadi kaf tu kita takdir, kita i'rab khabar mubtada mahzuf. Takdir wadzalika, bermula demikian itu al wajib. Kainun, adalah ia, kas salawatil khamsi, seperti sembahyang 5 waktu. Itu wajib. Jadi sembahyang 5 waktu tu buat dapat pahala, tinggal berdosa dan diseksa. Wa saumi ramadana, dan puasa Ramadan. Wa saumi, atau as-salawat. Wa saumi ramadana, dan puasa Ramadan. Maknanya puasa Ramadan pun wajib, buat dapat pahala, tinggal berdosa dan diseksa. Gitu. Jadi wajib ni di sisi jumhur ulama. Di sisi jumhur ulama, yakni di sisi mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Ahmad bin Hanbal, wajib dengan fardu ni ialah sama. Itu di sisi jumhur ulama. Di sisi jumhur ulama, wajib dan fardu tu sama. Ini di sisi Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal, dan juga Imam Syafi'i. Kecuali pada bab haji lah, wajib haji dengan fardu haji itu berlainan. Wajib haji, fardu haji itu berlainan. Yang lain itu sama, wajib dengan fardu sama. Di sisi jumhur ulama,
melainkan itulah melainkan dalam bab haji lah. Adapun di sisi Imam Hanafi, wajib tu lain, fardu tu lain. Mana tak samalah di sisi mazhab Hanafi ni. Di sisi Imam Hanafi, wajib tu lain, fardu tu lain. Wajib tu ma sabata bidalili zanniyin. Ma sabata bidalili zanniyin, barang yang sabit dengan dalil zanni. Seperti mana Fatihah dalam sembahyang dalam mazhab Hanafi wajib, bukan fardu. Itu samalah sembahyang witir tidak dikatakan wajib. Ada fardu di sisi Imam Hanafi ma sabata bidalilin qat'iyyin. Gitu. Habis. Jadi wajib di sisi jumhur ulama, wajib dan fardu tu bersamaan. Mana sama maksudlah. Itu. Jadi fahamlah kita, wajib ni barang yang diberi pahala di atas kerana mengerjakan dia, dan diseksa kerana meninggal akan dia, mana tak buat. Gitu. Habis. Al-mandub, mana wa makna al-mandub, dan bermula makna mandub pula. Al-mandub lah, ma yusabu, barang yang diberi pahala. Ma yusabu, barang yang diberi pahala, ala fi'lihi. Ala fi'lihi, benar, li ajli fi'lihi, kerana buat akannya, mana akan dia kemar. Ma yusabu, barang yang diberi pahala, ala fi'lihi, di atas melaku akan dia, mengerja akan kemah, wala yu'aqabu, dan tidak diseksa. Wala yu'aqabu, dan tidak diseksa, ala tarki, ay li ajli tarki, kerana tinggal akannya akan maru. Jadi sunat pula, mandub ni sunat lah. Jadi hak mandub ni diberi pahala bagi mereka yang melakukan, mereka yang mengerjakan, mereka yang melaksanakan, dan tidak diazab bagi mereka yang meninggalkan, mereka yang tak buat tidak diazab. Mana? Katahiyyatil masjidi, seperti sembahyang sunat tahiyyatil masjid. Katahiyyatil masjidi, seperti sembahyang sunat tahiyyatul masjid. Jadi sembahyang sunat tahiyatul masjid maupun sembahyang sunat, maka sunat ni maknanya buat dapat pahala, tinggal tidak berdosa dan tidak diazab. Habis. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, al-haram. Al-haram lah ma yusabu, barang yang diberi, ma yusabu, barang yang diberi pahala. Ma yusabu, barang yang diberi pahala, ala tarkihi, mana li ajli tarkihi, kerana tinggal akannya akan mah. Ala tarkihi, mana li ajli tarkihi, kerana tinggal akannya nyemah. Wa yu'aqabu, dan diseksa, ala fi'lihi, ay li ajli fi'lihi, kerana buat akannya akan mah. Jadi haram ni mudah-mudah kita nak faham. Tinggal dapat pahala, buat berdosa dan diseksa. Itu benda haram. Buat mana tinggal dapat pahala, buat dosa dan diseksa. Mana kariba, ni contohlah kariba, seperti makan riba. Wa fi'lil mafsadati, ataf dari riba. Wa fi'lil mafsadati, dan buat perkara yang tidak baik. Wa fi'lil mafsadati, dan buat perkara yang tidak baik, seperti berzina, mencuri, membunuh dan sebagainya lah. Ada mafsadah perkara tidak baik, seperti zina, mencuri, membunuh dan sebagainya lah. Itu perkara haram. Ini jelas lah pada kita. Al-makruh, bermula makruh pula. Makna makruh pula, ma yusabu, barang yang diberi pahala.
ma yusabu barang yang diberi pahala ala tarkihi, mana ala tarkihi, mana li ajli tarkihi, mana kerana tinggal akan kemah, wala yu'aqabu, dan tidak diazab, tidak diseksa, ala fi'lihi ay li ajli fi'lihi, kerana buat akannya akan ma. Jadi kalau kita tinggal kerana imtisalan, kerana menjunjung perintah, dapat pahala. Dan kalaulah kita buat tidak diazab, ini makna makruh. Contoh dia kata qadimil yusra, seperti mendahulukan yang kiri, alal yumna, di atas yang kanan. Kata qadimil yusra, seperti mendahulukan yang kiri, alal yamini, di atas yang kanan, fil wudu'i, pada bab wudu. Contohnya nak basuh tangan kanan dulu baru kiri, tetapi dia ni basuh tangan kiri dulu baru tangan kanan. Apa hukum dia? Makruh. Jadi kalau dia tinggal mendahulukan dengan kiri, dengan makna dia mendahulukan dengan kanan, dia tinggal tu diberi pahala. Dan kalau dia buat, maknanya dia mendahulukan kiri daripada kanan, berdosa ke? Tidak, tak berdosa. Tu makruh lah. Mana makruh pun yang dibenci nah. Habis. Al-mubahu, wa ma'na al-mubah, dan makna mubah harus pula, ma la yusabu, barang yang tidak diberi pahala. Ma la yusabu, mana barang yang tidak diberi pahala, ala fi'lihi, mana li ajli fi'lihi, kerana buatnya nyemah, kerana buat akannya kamah. Wala yu'aqabu, dan tidak diseksa, ala tarki li ajli tarki, kerana tinggal akannya kemah. Buat tak dapat pahala, tinggal pun tak diseksa, tidak berdosa lah. Manakan naumi, seperti tidur, fin nahari, pada siang hari. Kan naumi, seperti tidur, fin nahari, pada siang hari. Gitu. Tidur pada siang hari itu dipanggil harus. Harus. Jadi kalau dia tidur siang hari, semata-mata tidur siang hari itu dapat pahala tak? Tak. Dia seksa tak? Tak. Semata-mata tidurlah. Bila dia niat bersangkutan dengan yang lain, tidur kerana tidur qailulah, untuk bangun beribadah di malam hari itu, jatuh sunat pula lah. Itu dengan ada sabitan yang lain. Adapun semata-mata tidur tu hukum dia adalah harus. Samalah semata-mata makan tu hukum dia adalah harus. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, as-sahihu, as-sahih pula, as-sahihu ma yajtami'u, mana barang yang barang yang terhimpun, fihi, di dalamnya nyemar, ma yajtami'u, barang yang terhimpun, fihi, pada nyemar, di dalamnya nyemar, ar-ruknu, oleh rukun, wasyartu, dan syarat. Ar-ruknu mana oleh rukun, wasyartu, dan syarat. Itu yang sahih. Sahih ni barang yang terhimpun padanya rukun dan syarat. Gitu. Sembahyang rukun, tak buat rukun, tak sah. Kena buat rukun baru sah, tu sahih. Syarat, tinggal syarat, sah tak? Tak sah. Nak sembahyang tak ambil wuduk, tak sah. Sembahyang dengan ada wuduk, itu sahih, sah. Al-batilu ma la yajtami'u, barang yang tidak terhimpun, fihi, padanya ma, ar-ruknu wasyartu, rukun dan syarat. Itu batal. Wal batilu, dan bermula batal ma la yajtami'u, barang yang tidak terhimpun, fihi, padanya ma, ar-ruknu wasyartu, rukun dan syarat. Habis.
Dia hafal ni nak ngaji tu boleh lah. Ngaji pun payah dah. Nak menghafal tu payah yang lain pula. 2 kali payah. Gitu. Ar-ruknu, rukun lah. Ar-ruknu bermula rukun ma yatawaqqafu. Ma ini barang suatu yatawaqqafu yang terhenti. Yatawaqqafu yang terhenti alaihi di atasnya nyema. Alaihi di atasnya nyema sihhatus syai' oleh sah sesuatu. Sihhatus syai' oleh sah sesuatu. Wa kana dan adalah ia nyema juz'an ialah satu juzuk. Juz'an ialah satu juzuk minhu daripadanya yang syai'. Ma yatawaqqafu barang sesuatu yang terhenti alaihi di atasnya nyema sihhatus syai' sah oleh sah sesuatu. Wa kana dan adalah ia ma juz'an ialah satu juzuk minhu daripada ma. Itu dikatakan rukun. Mana ka ghuslil wajhi seperti basuh muka. Kalau ghus mandi, ghus basuh. Ka ghuslil wajhi seperti basuh muka pada bab wuduk. Basuh muka pada wuduk. Kalau tak basuh muka lagi mana? Sah tak sah. Sebab tu kata ma yatawaqqafu 'ala sihhati syai'. Dan kemudian basuh muka tu satu juzuk daripada wuduk. Maka dikatakan dia tu rukun. Basuh muka tu rukun. Sembahyang. Sembahyang rukuk. Rukuk kalau tak rukuk sah tak sah. Kemudian rukuk tu salah satu juzuk daripada sembahyang. Kalau wuduk dalam bab sembahyang tu syarat kerana dia bukan wakana juz'an minhu, dia bukan satu juzuk daripada sembahyang. Maka dikatakan syarat. Rukun ni dia satu juzuk daripada ibadat yang kita buat tu dah. Habis. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala. Ada lagi. Ka ghuslil wajhi seperti basuh muka lil wudu'i bagi wuduk. Wa takbiratil ihrami atah pada kata ghusli. Wa takbiratil ihrami dan takbiratul ihram lis salati bagi sembahyang. Itu semua tu dikatakan rukun. Habis. Itu boleh lah. Dapat tak? Ada mengaji ni dapat ke tak? Tak dapat beritahu dah. Kita ulang. Boleh nak dapat semua nah. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, asy-syartu wa ma'na syarti dan bermula makna syarat. Ma yatawaqqafu alaihi. Ma yatawaqqafu alaihi barang yang terhenti di atasnya nyema. Ma barang ni suatu yatawaqqafu alaihi yang terhenti di atasnya ma sihhatus syai'. Sihhatus syai' oleh sah sesuatu. Sama juga macam dalam rukun tadi ma yatawaqqafu juga. Tapi mana beza dia? Walaisa padahal tidaklah ia yemar.
Walaisa, padahal tidaklah ia ma minhu min syai'. Minhu daripadanya nya asyai'. Ini beza dah. Kalau tadi wa kana juz'an minhu. Hak syarat dah walaisa minhu. Dan tidaklah ia ma tadi minhu min syai'. Mana kama'i mutlaqi. Kama'i mutlaqin, seperti air mutlak lil wudu'i, bagi wudu. Kama'i mutlaqin lil wudu'i, seperti air mutlak bagi wudu. Air mutlak bagi wudu tu syarat, bukan rukun wudu. Sebab apa? Sebab dia tu bukanlah satu juzuk daripada wudu. Maka tu nama dia syarat. Beza syarat dan rukun. Wasitril aurati, dan tutup aurat. Atah dan ma'in. Wasitril aurati, dan tutup aurat lis-salati, bagi sembahyang. Betul dah. Tutup aurat tu ma yatawaqqafu 'ala satu syai'. Tak tutup aurat sah dah, tak sah. Tapi tutup aurat tu bukanlah satu juzuk daripada sembahyang, maka dia tak dikatakan rukun. Tutup aurat tu dikatakan syarat. Habis. Ar-rukhsatu, sikit kan. Ar-rukhsatu bermula rukhsah pula. Hiya ar-rukhsah al-hukmu, ialah hukum. Alladhi yutaghayyaru, yang berubah-ubahlah ia, ya alladhi. Razah dah. Sikit nak habis kan. Al-hukmu ialah hukum. Alladhi yutaghayyaru, yang berubah-ubahlah ia alladhi, min su'ubatin, daripada payah, ila suhulatin, kepada mudah. Yataghayyaru, yang berubah-ubahlah ia alladhi, min su'ubatin, daripada payah, ila suhulatin, kepada mudah. Ma'a qiyami sababil hukmi al-asli. Ma'a, beserta, qiyami, ada, sababil hukmi, sebab hukum al-asli asal. Mana? Kajawazil fitri, seperti harus berbuka, lil musafiri, bagi orang yang bermusafir. Tu. Kajawazil fitri, seperti harus berbuka lil musafiri, bagi orang musafir. Ini memang rukhsah. Asalnya wajib puasa, tapi orang yang bermusafir, musafir yang 2 marhalah, dia keluar tu sebelum subuh, maka harus dia berbuka. La yajhaduhu ay la yashukkuhu. La yajhaduhu ay la yashukkuhu, yang tiada menyusah akan dia, akan musafir, as-saumu, oleh puasa. La yajhadu, benar, la yashuku, yang tiada menyusah akan dia, akan musafir tu, as-saumu, oleh puasa. Apa maksudnya? Yakni kalau dia puasa pun tak jadi apa. Kalau dia puasa pun tak ada apa, tapi syarak membenarkan dia berbuka kerana rukhsah. Ini kemudahan syarak. La haula wala quwata illa billah. Wa aklil maitati, dan makan bangkai. Wa aklil maitati, dan makan bangkai, lil muttarri, bagi orang yang berhajat, orang yang bersangatan hajat. Lil muttarri, bagi orang yang bersangatan hajat, mana ketika darurah lah. Kalau dia tak makan, bangkai itu membahayakan nyawa dia, maka boleh. Itu boleh, itu dikatakan rukhsah, kemudahan syarak. Allah Akbar, Allah Akbar. La ilaha illallah. Jadi itulah dikatakan rukhsah. Itulah dikatakan rukhsah. Mana rukhsah ni berubah hukum daripada payah kepada mudah, beserta ada sebab hukum yang asal. Seperti mana harus berbuka bagi orang musafir,
yang kalau dia tak buka pun tak ada apa pun tapi rukhsah boleh. Samalah juga itu rukhsah dan kemudahan. Dan juga makan bangkai bagi orang yang berhajat, mana dia ketika darurah tak ada makanan lain dah melainkan tu je, maka dia dibolehkan makan dengan rukhsah kemudahan syarak. Habis. Al-azimatu, mana wa makna al-azimah, apa makna azimah pula? Hiya al-azimah al-hukmu, ialah hukum. Alladhi lam yataghayyar, alladhi lam yataghayyar min su'ubatin ila suhulatin. Alladhi lam yataghayyar min su'ubatin ila suhulatin, yang tidak berubah dari payah kepada mudah, dia tak berubah. Dia tak boleh nak ubah lagu tu je. Kalau hak tadi boleh berubah, puasa dia asal wajib puasa tapi bila mana musafir, dia ada rukhsah, ada kemudahan dia. Nak mengaji lain tak fiqah lah tu. Mana kawujubis salawatil khamsi, seperti wajib sembahyang 5 waktu. Tak ada rukhsah. Tak ada kata kalau musafir tak payah sembahyang 5 dah. Bahkan selagi mana ada akal, selagi itulah wajib sembahyang. Maka itu dikatakan azimah. Wa hurmati aklil maitati, wa hurmati, dan haram aklil maitati, makan bangkai, li ghairil muttari, bagi yang tidak berhajat, mana yang tidak dalam situasi darurat. Wa hurmati akli maitati, dan haram makan bangkai, li ghairil muttari, bagi selain bagi yang tidak berhajat, mana bagi yang tidak dalam keadaan mudarat. Itu. Jadi ini panggil azimah. Hak tetap dah lagu tu tidak ada rukhsah, tidak berubah hukum. Tak kata bila ada musafir sembahyang tak payah dak. Bahkan rukhsah dah boleh. Boleh jamak, boleh qasar, tu rukhsah, itu kemudahan. Tapi tu tak nak sembahyang juga. Begitu juga haram makan bangkai bagi orang yang tidak dalam keadaan darurat. Itu azimah, tetap itu dah. Jadi fahamlah kita daripada apa yang kita pelajari pada malam ni. Mudah-mudahan kita dapat fahamlah sedikit sebanyak daripada yang kita belajar lah. Jadi insyaAllah esok kita akan masuk pada al-amru, al-mabhasul awal fil amri, perbahasan yang pertama pada menyatakan mana suruh dan nahyi, pada am, khas, takhsis. Masuk pada bahasan qiyas, ijtihad, tiba' taklid. Kemudian surat yang ke-22 baru masuk berkenaan dengan kaedah qawaid fiqhiyah. Jadi insyaAllah esok kita akan masuk pada wa yata'allaqu bi usul fiqhi mabahithu. Al-mabhathul awwalu fil amri, wallahu subhanahu wa ta'ala.